selamat sejahtera. Kumpulan kami pada hari ini akan membentangkan tentang tumbuhan hidrofit. Kumpulan sebelum ni ada sebut tentang tumbuhan hidrofit. Jadi hari ini kita akan imbas kembali dan kupaskan dengan lebih lanjut. Kita pergi kepada pengenalan. Apa itu tumbuhan hidrofit? Tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan habitat yang berair, sama ada yang terapung di permukaan ataupun yang tenggelam di dalam air. Biasanya tumbuhan hidrofit ni kita boleh jumpa kat habitat yang macam mana? Contoh habitat tumbuhan hidrofit seperti teluk, paya, tasik, kolam, muara, sungai yang tenang dan rawa air tawar. Kalau korang tak tahu rawa tu apa, rawa tu sama maksud seperti paya. Seterusnya, kita ada contoh-contoh tumbuhan hidrofit. Kat sini kita ada kangkung air, jambang, lotus, enceng gondok air dan hydrilla spesies. Tadi kita ada sebut tentang tumbuhan hidrofit ni boleh hidup sama ada terapung di permukaan ataupun tenggelam dalam air. Jadi slide seterusnya kita akan cakap tentang tumbuhan hidrofit yang terapung di permukaan. Kat sini contoh-contoh tumbuhan hidrofit yang terapung di permukaan seperti Lemnia, Salvinia, Azolla, Pistia dan Bouffia. Kebiasaannya, keapungan tumbuhan di atas air tidak akan dipengaruhi oleh saiz daun, tapi bentuk daun saja. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada ciri-ciri penyesuaian. Pertama, pada struktur daun. Daun perlulah lebar, nipis dan rata. Ini untuk membantu dalam penyerapan cahaya matahari yang maksimum dan penyejatan air yang lebih senang. Kedua, daun perlulah mempunyai bilangan stoma yang banyak bertaburan di permukaan atas daun. Ini membantu dalam pertukaran gas dapat berlaku apabila permukaan bawah daun terapung di air. Yang ketiga, epidermis atas daun mempunyai kutikel berlilin yang kalis air. Ini untuk memastikan stoma sentiasa terbuka. Selain itu, penting supaya air dapat sentiasa disingkirkan dari tumbuhan melalui proses transpirasi dan mengelakkan tumbuhan tersebut menjadi busuk walaupun berada di air. Yang kedua, struktur batang. Batang terdiri daripada tisu erenkima yang ringan dengan kehadiran banyak ruang udara di antara sel. Kita boleh tengok kat gambar yang kedua belah kanan tu, ada seperti ruang ataupun lubang kat situ yang dipanggil sebagai ruang udara. Atau yang lebih nyata kat yang gambar sebelah kiri. Apa fungsi ruang udara ni? Ruang udara ni yang membolehkan udara terperangkap dan menyebabkan hidrofit menjadi kurang tumpat. Bila hidrofit menjadi kurang tumpat, menjadikan tumbuhan tersebut dapat terapung di permukaan. Seterusnya ialah struktur akar. Akar mempunyai jisim yang kecil dan ringan. Ini kerana akar tidak diperlukan untuk menyokong tumbuhan hidrofit di atas air. Akar juga berfungsi sebagai menyerap oksigen melalui struktur ruang udara di dalamnya. Kesimpulan untuk tumbuhan hidrofit yang terapung di permukaan ini, dia mempunyai luas permukaan yang besar, daun yang tipis, epidermis atas yang berkutikel lilin, stoma yang sentiasa terbuka, batang yang ringan dengan tisu erenkima dan mempunyai akar tunjang yang ringan. Tadi kita dah habis tentang tumbuhan hidrofit yang terapung di permukaan. Jadi sekarang kita akan kepada tumbuhan hidrofit yang tenggelam. Di sini kita boleh lihat contoh-contoh tumbuhan hidrofit yang tenggelam di dalam air seperti Java fern, Red Talentera, Carbomba dan Hydrilla. Ciri penyesuaian tumbuhan hidrofit ni yang tenggelam dalam air disebabkan dah nama tumbuhan hidrofit ni tenggelam, jadi tumbuhannya mestilah tumbuh di dalam air sepenuhnya. Yang kedua, tumbuhan jenis ini mempunyai daun yang nipis dan kecil. Ini untuk meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu dan meningkatkan kadar resapan air, garam mineral dan gas terlarut secara terus dalam tumbuhan melalui epidermis. Yang ketiga, tumbuhan hidrofit ini tidak mempunyai stoma dan kutikel berlilin pada daunnya. Yang keempat,
diperlukan. Seterusnya, batang dan daun mengandungi kantong udara untuk mewujudkan daya apungan yang membolehkannya kekal tegak ke atas. Yang terakhir, batang juga perlulah lembut dan nipis, membantu untuk membengkok seiring dengan pergerakan arus air. Ini menjadikan tumbuhan tersebut tidak mudah patah dan sentiasa lebih lembut kepada semasa pergerakan arus air. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Harap bermanfaat. Bye.